Okey. Tak apalah, tak payahlah tunggu lagi Eh. Okey. Hari ni kita tengok lembaran kerja yang PDF yang saya ada share di grup kamu. Okey, kamu ada ni kah? Kamu ada, kalau siapa ada printer bolehlah print. Kalau tak ada pun tak apalah. Catat di buku lah. Okey, boleh teruskan Boleh. Boleh. Rachel? Boleh. Boleh Okey, baik. Mungkin tak lama lah, mungkin sekejap je kot. Sebab bab yang ke-9 ni dia tak panjang mana. Bab ni dia ada dua saja dia punya subtopik dia. Yang pertama laju, yang kedua adalah pecutan. Jadi hari ni kita akan tengok satu saja, iaitu laju. Okey, sebelum terlupa saya bagi tahu baliklah bab yang ke-8 mungkin kita akan belajar di sekolah lah lepas sekolah buka. Sebab bab ke-8 dia kita langkau kita skip bab yang ke-8, dia perlu ada kertas graf. Nanti bila kamu dapat modul yang baru di sekolah nanti, ada tu modul yang akan dibagi untuk fasa berikutnya. Kalau tak silap hari Sabtu ni kali. Begitulah. Nanti guru kelas maklumkanlah. Okay, bila kamu sudah ambil modul nanti tu, dalam sana tu ada kertas graf. Lepas dapat kertas graf tu mungkin baru boleh start bab 8 lah. Okay. Jadi bab yang ke-8 kita skip. Kita akan lompat ke bab yang ke-9 dulu. Okey, bab yang ke-9, laju. Subtopik 9.1, laju. Okey, laju. Ini adalah contoh. Dalam dalam PDF yang saya share tu, ini kosong kan. Jadi kamu kena salin lah sebenarnya. Okey, kamu kena salin lah. Sama ada kalau tak ada printer tak apa. Boleh salin di buku nota lah. Okay, segala ini bahagian nota dia lah. Contoh-contoh ni pengenalan kepada laju. Okay, kalau kita bercerita pasal laju, memang orang biasanya kita pun senang faham. Dia ada kait rapat dengan sains lah. Kalau kamu belajar fizik nanti ada ini semua ni benda yang sama lah. Laju. Okay, jadi laju. Ni contoh dua ekor haiwan lah, yang diberi nama Abu dan Abi. Okay, ini Abu, ini Abi. Dua-dua tu cute lah. Okay, lepas tu ini nama pelari, ini Abu dan Abi lah. Okay, jarak jarak dia travel dua-dua tu sama. Jarak sama. Okay, masa dia berlari, ni dia punya beza dia. Kalau Abu dia ambil masa 12 saat. Kalau Abi 17 saat. Jadi di sini kita dapat tahu kan. Di sini kalau masa itu singkat, bermaksud Abi itu adalah lebih pantas, kita tahu. Dia ambil masa 12 saat saja. Kalau Abi ataupun Abi dia ambil masa lebih lama. Maksud dia lambat lah. Okay. Jadi apalah laju di situ. Laju sebenarnya adalah yang saya warnakan biru. Jadi laju kalau kamu kirakan jarak ini, okay, jarak ni 40 ni. Okay. Jarak kamu bahagikan dengan masa. Maknanya 40 bahagi ataupun per 12. Nilai inilah kita panggil sebagai laju ataupun kelajuan. Okey, ini adalah nilai kelajuan.
Okey, jadi rumusnya kita dapat sudahlah. Jadi laju dapat dikira daripada jarak bahagi masa. Nanti kita tengok di bawah apa dia punya rumusan dia lah. Okey, ni rumusan nanti di bawah. Okey. Kalau AB, kalau kita kira jarak dia 40 bahagi 17 dapat nilai dia ini. Jadi di sini baru terbukti. Okey, tadi kamu belum lagi terbukti yang ini laju dia macam mana kan. Jadi sekarang kita sudah terbukti bahawasanya nilai laju ataupun nilai kelajuan abu adalah lebih besar lah. Okey, nilai kelajuan abu lebih besar daripada AB ataupun AB. Boleh ni setakat ni? Bolehkah untuk ni? Boleh. Kan, jadi aktiviti ni ada di buku teks kamu, tapi tak adalah nama pelari ni. Yang saya pilih ni pelari yang kambing 2 ekor ni lah sebagai pelari dia. Okey. Yang itu ada soalan mau tanya. Jadi di sini, okey, di sini ni adalah nilai laju ni 3.33. Okey, dia punya unit dia di belakang tu, kalau unit bagi laju, macam mana kita mahu tahu? Kamu tengok saja kamu bahagikan apa dengan apa. Jadi di atas ni kamu bahagikan M dengan S kan. Masa dalam saat, jarak dalam meter. Kalau saya kasih zoom lagi. Okey, jarak dalam meter, masa dalam saat. Jadi unit akhir dia akan jadi meter. Saya tak buat di sini sebab dalam jadual ni dia tak ada pula suruh tulis unit di sini. Jadi unit dia akan jadi meter meter per saat. Saya rasa ada tulis di bawah tu nanti. Adakah? Ni ada. Unit dia akan jadi meter per saat. Kita tengok unit dia dulu. Ni meter per saat. Meter per saat. Jadi dalam bahasa lebih panjang meter per saat. Ataupun boleh ditulis sebagai, nampak ke tu, MS negatif 1. Tapi tak payah bimbang lah yang ini, boleh pilih. Biasanya orang lebih suka yang macam ni, M/S. M/S. Okay. Cikgu, yang ni kilometer ni datang dari mana pula? Ini kalau soalan itu dalam kilometer. Dalam kita punya pelari tadi tu dalam meter kan. Dalam meter, maknanya dia akan jadi meter/S lah. Meter/S. Okay. Ini rumus dia. Jadi dapat disimpulkan bahawasanya sesungguhnya nilai yang dalam jadual ini tadi yang kita kirakan bahagi tadi tu, 40 bahagi 12 dapat ini, 40 bahagi 17 dapat ini. Nilai itu dia panggil sebagai apa? Laju ni Nilai itu dipanggil sebagai laju. Inilah rumus dia. Boleh? Boleh. Okey, jadi laju. Okey. Apa lagi yang penting? Okey, bagaimana pula kalau laju, yang laju purata ni kita tengok contoh lah nanti. Jadi yang ini satu rumus, laju sama dengan jarak bahagi masa. Ini rumus yang penting juga, dalam buku pun ada, buku teks. Kalau laju purata, macam mana mau kira? Macam mana mau kira? Dia ada rumus dia macam ni lah dia tulis. Kasih zoom sikit. Ini. Laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Maksudnya kalau kita bincang pasal purata, dia akan melibatkan perjalanan yang sangat-sangat complicated lah. Maksudnya ada perjalanan yang ada banyak perjalanan dia, bukan daripada satu tempat ke satu tempat saja. Dia mungkin daripada satu tempat pergi ke tempat lain. Pergi ke tempat lain dulu, barulah sekali dapat pergi ke destinasi yang dia mau pergi tu. Nanti kita tengok soalan lah, baru kita tahu macam mana mau guna, bila kita akan guna yang macam ni rumus ni. Okay.
Jadi contoh, saya rasa tak ada banyak. Sudahlah, yang ini kesimpulan dia nantilah. Ini kita bincang nanti yang segitiga ni. Jadi contoh. Ini contoh daripada, kalau tak silap, buku teks lah. Muka surat tu saya tak ingat. Kamu tengok buku teks tu, cari subtopik 9.1, ada tu. Okey, contoh untuk mengira laju. Okey, hitung laju. Hitung laju. Okey, cerita dia apa? Okey, cerita dia, okey, track itu adalah 100 meter. Maksudnya ini adalah apa? Kuantiti apa ini? 100 Jarak. meter ni, jarak. Ini adalah jarak. Jadi untuk senang cerita, kamu label lah di situ huruf J. J maknanya jarak 100. Lepas tu apa lagi? Dia kata Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat. Ini kuantiti apa? Masa. Jadi labelkan huruf apa? Ikut kamulah. Kalau saya labelkan bahasa Melayu pun bolehlah. Masa, M. Macam tu. Okey, masa. Jadi soalan dia, itu baru seorang. Seorang lagi, dia punya pesaing dia adalah Badrul Hisham. Okey, masanya pun yang itu. Jarak dia sama sahaja. Kan dia berlari pada track yang sama. Jadi jaraknya 100 lah juga. Jadi yang ini pun masa jugalah. Tapi untuk orang lain, kawan dia lah. Okey, hitung laju kedua-dua, Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. Jadi senanglah kita tahu soalan itu dia minta apakah laju L. Kalau laju saya guna L. Macam tu. Kalau kamu guna apa-apa simbol tak kisah. Yang penting faham macam mana mau guna rumus laju nanti. Jadi di situ dapatlah kita, soalan mau cari laju, jadi kita ingat, inilah rumus kita tadi. Okey, laju jarak bagi masa. Kamu tengok ini dalam buku teks saja. Kalau saya cepat sangat cakap sini ni, kamu boleh salin dari buku teks pun boleh. Sama saja ni. Okey, jarak bagi masa. Okey, jarak dia 100. Ini Khairul Hafiz yang pertama. Khairul Hafiz ke Khairul Hafriz situ? Hafiz, sorry. Okey. 100 jarak dia. Okey, masa dia tadilah 10.18 saat. Okey, 10.18 saat. Jadi jawapan dia tekan kalkulator je lah, dapatlah 9.82. Okey, yang penting unit dia ni di belakang dia ni. Unit dia ni kenapa M dengan S dengan M dengan S? Sebab 100 tadi dalam meter, S tadi dalam apa? S adalah unit bagi masa, iaitu saat lah, S ataupun second, S. Jadi meter per second ataupun meter per saat. Okey, unit dia. Okey, sama jugalah dengan Badrul Hisham. Lajunya pun guna rumus yang sama, jarak dia sama, masa dia berlainan lah sebab dia bagi lain. Nilai dia lain kan tadi. Jadi kita kira dapatlah begini. Tak nampak rupanya ada di rambut saya ni. Okey, di sini. Samalah macam tadi, cuma masa dia sahaja yang berbeza. Jadi jawapannya berbezalah juga. Jadi kesimpulan dia antara dua orang ini, mana yang lebih laju? Okey, yang pertamalah Hafiz lah yang Hafiz yang laju. Khairul Hafiz kan? Jadi Khairul Hafiz adalah lebih laju. Yang ini kurang lah. Okey. Jadi itu je lah kot contoh untuk laju. Dalam buku kamu tu adalah latihan dia, tapi nantilah latihan tu. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua, ni yang saya kata tadi, berkenaan dengan laju purata. Bila sebut purata, maksudnya soalan dia tu mesti soalan yang macam ada banyak perjalanan dia punya laluan dia tu.
Dia itulah soalan dia. Jadi kamu dapat teka lah. Kalau soalan tu macam panjang dan ada banyak perjalanan dia. Contohnya yang contoh 2 ni. Buku teks kamu ada juga. Saya tak ingat contoh berapa tapi sama je ni. Kenapa saya kata perjalanan dia panjang? Sebab dalam acara ni, dalam soalan dia ni, Carmilla tu dia mengikuti acara triathlon. Apa itu triathlon? Tahu acara sukan? Olimpik ada ke? Olimpik tak ada. Triathlon. Sukanan yang macam mana? Berlari je? Entah. Triathlon tu maksudnya ada 3 lah. Trial tu. Berenang. TRI tu. Dia ada 3 acara dalam satu acara tu ada 3. 3 apa dia kata? 3 acara dalam satu, 3 in 1. Ada di Olimpik juga. Ada. Saya tak tengok pula yang tu. Okey, sibuk dengan awang Hasni saja. Okey, baik. Yang itu maksudnya acara ini melibatkan ada larian, ada berenang, dan ada basikal. Okey, itu acara triathlon. Okey, beliau memulakan acara, tengok cerita dia mula-mula dia berlari, maksudnya acara larian dulu 10 kilo. Lepas tu ada lagi berenang, jumpa sungai ke, jumpa apa ke, berenang lagi 1,500 meter. Lepas tu ada lagi naik basikal lagi 40 kilometer. Itulah maksudnya triathlon. Ada 3 acara dalam satu sukan itu. Okey, dalam masa selama 1 jam 56 minit untuk keseluruhan pertandingan itu. Maksudnya semua ni daripada awal sampai akhir titik penamat tu, masa dia 1 jam 56 minit dia menghabiskan acara. Soalan dia hitung laju purata. Sebab tu ada perkataan purata. Bila purata ni kamu pun cam lah. Soalan ni mesti banyak perjalanan dia ni. Lebih daripada 1. Kan? Berbeza macam tadi. Dalam tadi dia tak sebut pun laju purata. Maksudnya perjalanan dia singkat sajalah, satu destinasi direct daripada awal hingga akhir saja. Dia tak ada lalu tempat lain-lain lagi. Kalau sebut pasal purata, dia adalah perjalanan yang banyak lah untuk sampai penamat. Macam tu. Okay? Jadi hitung laju purata. Maka kita pun ingat balik rumus laju purata tadi, iaitu jumlah jarak bagi dengan masa. Bagi dengan jumlah masa. Mana tadi ni. Laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi mula-mula kita kena tahu jumlah jarak perjalanan dia. Jumlahkan daripada awal hingga ke hujung penamat. Lepas tu baru nanti kira lagi jumlah masa. Ni sudah ada kan, jumlah masa sudah ada tadi dia bagi. Okay, jadi kita tengok macam mana mau selesaikan. Yang ini bukan orang mati ni. Ni dia sedang berenang ni Mula-mula dia berlari, berenang, basikal. Okey, jumlah jarak. Jumlah jarak ini senanglah. Kamu tambahkan saja semua perjalanan. Kalau saya jadi kamu, saya suka lukis lah. Maksudnya kita nampak, ini 10 kilo. Ini ada jarak dia 1,500 meter. Ini 40 kilo. Macam tu. Bila lukis kita nampak, jumlah dia tambahlah semua ni. Jadi 10 kilometer tambah dengan ni dari mana datangnya 1.5 kilometer ni? 1,500 meter. Kenapa saya nak kena tukar? Sebab apa kena tukar? Sebab majoritinya dalam unit apa? Kilometer. Tengok yang ini 40 kilo. Tak nampak atas rambut saya tu. 40 kilometer. Ini 10 kilo. Jadi yang ini satu orang sahaja meter. Maka kita kenalah tukar dia supaya semuanya sama. Jadi semuanya kilometer. Yang ni sudah kilometer. Kalau tukar kilometer bahagi berapa? Meter ke kilometer bahagi 100. Bagi 100 kan? Ya. Bagi 100. Okey, kita test. Bagi 100. Tekan kalkulator kamu. Kalau salah kena belanja Okey, bagi 100.
Tekan kalkulator. Betul ke tu bagi 100? 1,500. Nampak tak nampak pula? Okey, 1,500 bahagi 100. Tekan. Betul. Salah kan? Jadi jadi yang jangan lupa yang pertama kena belanja tadi sebab salah. Yang kedua betulkan. Jadi kena bahagi berapa? 1,000. Bagi 1,000. Jadi 1,500 bahagi dengan 1,000. Bagi 1,000 alah gerak titik je pun. 1, 2, 3. Dapat 1.5. Okey, 1,500 ni bahagi 1,000 dapatlah dalam kilometer 1.5. Tukar unit ni penting tapi kita tak bincang hari ni. Dalam buku teks dia ada banyak juga contoh ni yang dia tekankan macam mana tukar unit daripada kilometer ke meter, meter ke kilometer dan sebagainya. Tu kamu kena baca. Itu dia tekankan tu juga Okey, yang 40 kilometer letak di belakang. Jadi tambahkan, dapatlah. Tak nampak pula kepala saya ni, ya Allah. Dapatlah 51. Ni 51.5 kilometer. Ini jumlah jarak dia. Okey, jumlah jarak settle. Boleh? Boleh. Okey, yang lain macam mana? Kalau boleh hands up maksudnya settle. Sudah faham apa maksud jumlah jarak. Okey, boleh. Berkelip-kelip lagi angkat. Okey, yang kedua kita kena apa lagi? Yang kedua adalah jumlah masa. Jumlah masa. Jumlah masa dia bagi. Jangan bimbang, dia bagi sudah untuk keseluruhan dia bagi 1 jam 56 minit. Jadi semua ini dia sudah bagi perjalanan dia tu mengambil masa semua. Cuma bila kamu bila dia dalam 2 unit, satu ada jam, ada minit, kamu kena tukar dia kepada 1 unit single. Cikgu, mana satu kena tukar? Mau tukar jam pergi minit kah ataupun minit mau pergi tukar pergi jam? Macam mana? Kamu rasa kena tukar yang mana? Jam pergi minit ke ataupun minit kena tukar pergi jam? Jam pergi minit. Jam pergi minit. Kalau jam pergi minit maksudnya ini 1 jam berapa minit? 60. Okey, 1 jam 60 kan? Maknanya dengan 56 ni kamu tambahkan begitu. Macam tu kah maksud kamu? Ya. Macam tu. Jadi 116 minit. Macam tu. Okey, macam tu. Betul? Tak nampak pula. Nampak. Okey, ni. Jawapannya tak. Kenapa saya pangkah? Any comment? Dapat. Jalan kerja dia betul. Tapi saya pangkah juga. Adakah itu sesuatu yang luar biasa bagi kamu? Tukar pergi jam. Kenapa? Memanglah kalau tidak minit mesti jam. Tapi kenapakah kena tukar pergi jam? Cari sebab-sebab. Jawapannya ada dalam soalan. Adakah anda perasan di manakah clue-cluenya? Oh tu KM. Okey, bagus. Inilah dia punya clue dia. Ya, ramai orang terlepas ni. Biasanya itulah terlepas pandang. Saya warnakan kuning ni. Ada J ni di belakang dia ni. Dia tulis kilometer. /J. Yang ni semua ni memang unit laju lah. Okay, tapi ada J di belakang. Maksudnya tak boleh tukar pergi minit. Kena tukar semua pergi jam. Boleh? Boleh. Okay, tukar pergi jam. Jadi ada soalan? Siapa mau tanya tadi? Tidak ada. Okay, jadi tukar pergi jam. Ni saya buat sini sudahlah siap-siap. Bila tukar pergi jam, okey, 1 jam tak ada masalah lah. Memang jam sudah. Jadi 1 campur. Okey, 56 minit tukar pergi jam. Di sekolah rendah kamu belajar
56 bahagi 60. 1 jam berapa minit? 60. Jadi kalau kita mau tukar dari minit pergi jam, maka kita bahagi. Okey, saya guna tanda per lah. Per dengan bahagi sama saja. 56 per 60 bahagilah. Jadi kita boleh tambahkanlah sudah kedua-duanya. Dapatlah jumlah jam dia. Boleh ke ni? Ke tak faham ni? Boleh Okey, jadi kalau tekan kalkulator kamu yang canggih tu, scientific calculator kamu tu, 1 tambah dengan ataupun kira asing-asing tak apa. Saya kira sekaligus ni 1 tambah 56 per dengan 60. Sama dengan. Okay, dapat macam ni. Tukar pergi perpuluhan, tekan saja A, B, C. Maka dapatlah 1.93333. Ambil 2 tempat perpuluhan sahaja. Okey. Jadi bundarkanlah. Dia tak boleh tambah 1, jadi 4 tak boleh. Jadi 1.93 jam. Jadi masanya sudah ada. 1.93 jam. Maksudnya hampir 2 jam lah. Kan 1.9 tu hampir 2 sudah tu. Jadi ini masa dia dalam jam. Maka tugas terakhir kita, gunalah formula yang tadi sahaja. Okey. Jadi laju purata adalah jumlah jarak di atas ini kan. Tadi jumlah jarak sudah kira. Kan 51 perpuluhan mana tadi? Ni 51.5 km. Dan jumlah masa dia pun kita sudah kira baru jap tadi. Yang ni 1.93 tak nampak. Ni. Okey, dan masukkan dalam sini. Masukkan dalam sini. Unit ini saya sengaja tulis di sini supaya kamu nampak, oh ni ada kilometer, ada J, jawapan akhirnya mesti sama dengan soalan lah. Kalau kamu tak tulis di sini ni apa unit dia, kamu susah mau cek apa soalan mau. Soalan mau dalam ni. Jadi kena pastikan ini dalam jam, ini dalam kilometer. Okey. Jadi bahagikan macam biasa. Tak payah tulis ini tak ada ni dalam kalkulator, mana ada unit. Tapi type ni sahaja bahagikan dapat ini. Boleh? Jawapannya ni lah. Jadi laju purata, maksud dia laju purata ni secara puratanya daripada awal perjalanan dia, daripada awal sampai dia hujung tu. Tapi perjalanannya mungkin bengkak-bengkok lah. Saya buat tanda bengkak-bengkok. Okey, ni daripada sini berlari, lepas tu berenang lagi, lepas tu basikal lagi, lepas tu baru penamat kan. Semua perjalanan ni laju purata dia adalah secara puratanya 26.68 kilometer per jam. Apa maksud kilometer per jam? Siapa boleh huraikan, boleh terangkan apa maksud 26.68 kilometer per jam? Dalam jam berapa kilometer dia boleh travel? Dalam berapa jam? 1 jam. Dalam 1 jam. Dalam 1 jam. Ini kan per jam. Dalam 1 jam orang itu secara puratanya boleh travel sejauh 26.68 km. 1 jam sahaja. Maknanya lah cepatlah. Memang tangkas lah. Kan? Kalau Hafiz ni mungkin boleh pecahkan rekod dia lah. Kan? Okay? Okey, baik. Jadi yang itu sahaja tentang laju purata. Jadi yang penting hari ni ada 2 lah rumus. Yang pertama rumus untuk jarak, untuk laju biasa. Okey, laju biasa yang ini tadi. Okey. Dan yang kedua adalah tentang laju purata. Yang sebelah kiri
sebelah kanan saya ni, yang ni. Atas saya ni. Okey, laju purata. Okey, jadi kalau siapa lupa lupa apa bahagi apa, kamu ingat sahaja segitiga yang ni. Ni lagi canggih. Kalau kamu boleh ingat segitiga ni kan lagi senang hidupmu. Ada J, L, M. Cuma kena ingatlah J di atas, L di kiri sini, M di kanan. J, L, M. Senang je mau ingat ni. J, K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Kan dia ikut turutan sudah kan? J, L, M. Kan? Jadi di sini J, di sini L, di sini M. Okey, cara guna ni macam mana? Macam mana kita mau menggunakan segitiga itu untuk menjawab soalan? Kalau siapa lupa rumus, dia boleh ingat segitiga itu, boleh jawab soalan juga. Tak ada respon. Hello? Laju equal jarak bagi masa. Okey. Kita ambil contoh tadilah kan, yang contoh Khairul Hafiz tadi tu kan. Dalam soalan tu mencarilah laju kan. Kalau kita mahu cari laju, kamu tak perlu hafal rumus yang ini pun. Tengok segitiga ni saja boleh. Jadi mahu cari laju, maksudnya kita akan tutupkan L. Tutupkan. Ambil jari kamu yang manis ataupun yang tak berapa manis tu. Tutup ni. Jadi bermaksud yang tidak kena tutup itulah kita akan kirakan. Jadi J per M. J jarak, ini tanda bahagi. Ini maksudnya tanda per M masa. Jadi J bahagi dengan masa. Jarak bahagi masa. Boleh ke ni? Kan? Jadi senanglah. Apa-apa soalan. Kalau dia suruh cari contohnya kirakan masa. Kirakan masa. Jadi bermaksud kita akan tutup. Contohnya soalan lain, hitung masa. Hitung masa. Saya conteng-conteng guna mouse ni tak berapa ni lah tulisan, tak apalah. Okay, yang ini masa. Jadi kita potong masa tu. Jadi yang tinggal itulah yang kita akan kira, iaitu J jarak bahagi dengan laju. J divided by L. Okay. Kalau soalan suruh cari jarak macam mana? Kalau soalan suruh cari jarak, kita buat macam mana? Kita tunggu jawapan je. Macam mana kita buat? Kita mahu cari contohnya soalan kata hitung jarak. Hitung jarak. Jarak. What? Macam tu. Jarak. Jadi kita kena tutup yang mana? J. Tutup J. Okay, tutup J. Jadi tinggalnya apa? Jadi kalau di sebelah-sebelah ni operasinya apa? Laju darab masa. Okey, jadi kalau di sebelah ni maksudnya darab. Di sini tanda darab. Kalau tanda yang palang di atas ni maksudnya bahagi. Yang kalau duduk sebelah-sebelah memang darab lah. Laju, darab, masa. Okey. Inilah segitiga yang merumuskan tentang laju. Macam mana kita boleh kira laju tanpa perlu hafal formula ini. Mau pindah ini naik ke atas lagi. Kalau mau cari jarak tak payahlah. Kalau kamu jenis yang sukar untuk ingat. Okey, tapi kita ada segitiga ni, kalau ingat lagi senang lah. Okey, jadi tu je lah aku untuk jarak. Sekejap. Ada mahu ditanya pasal jarak ni? Tidak. Saya kena sentuh sikit pasal buku teks. Okey, kita tengok buku teks. Wah, dapat nombor 2 kan? Siapa suka ni? Track cycling. Nombor 1 siapa? Siapa tengok sukan tu, Olimpik tu? Perancis. Perancis? Mana ada nombor 1 Perancis? Bukan Great Britain kah? Yang tinggal jauh.
Oh, bukan yang Kenny. yang last kali tu bah. Kenny. Ya, kan Kenny. Yang ketiga? Ketiga. Ingat. Yang saya ingat tapi tak ingat nama dia. Yang saya ingat yang pertama Britain kan. Ya, Britain. Yang kedua Malaysia lah. Yang ketiga Perancis kan. Bukan Perancis, apa? Netherlands. Tapi nama saya tak ingat. Macam huruf L macam tu. Tak ingat lah nama dia. Okay, tak apa. Nanti kamu Google, mau beritahu saya lah. Okay, baik. Jadi yang saya mau tekankan sikit, pasal penukaran unit. Mana contoh soalan dia ni? Ni. Buku teks kamu, cuba tengok muka surat 175. 175. Ni. Penting ni menukar unit. Dia kalau dia banyak contoh macam ni kan, maksudnya pentinglah tentang penukaran unit dalam SPM dan dalam exam lah. Sekarang ni kamu kena fikir SPM tahun ni. Sekarang zaman sekarang kena fikir SPM, bukan kena fikir PT3 lagi. Ni kena mantapkan untuk menuju SPM Okey, contoh 7. Ini boleh saya cerita sikit pasal ni. Tapi saya tak guna pen lah sebab saya pakai PC saja ni, pasal komputer, tak pakai tablet tu lah. Okey. Dia kata hak laju kebangsaan di lebuh raya lah ni, jalan persekutuan, di jalan-jalan yang dibuat oleh kerajaan persekutuan lah, di bawah persekutuan 90 km per jam. Okey, soalan dia, nyatakan hak laju dalam unit lain. Okey, nilai dia ni 90 km per jam, mau tukar pergi meter per saat. Okey, meter per saat. Tengok langkah kerja dia buat ni. Mula-mula dia tulis 90 km. 90 km per jam itu dia buat macam ni. 90 km di atas. Ini kan tanda per. Per kan maksudnya bahagi. Jadi dia bahagi. Kalau di bawah kita sebut per jam. Macam si Dennis bagi tahu tadi 1 jam. Jadi di bawah ni tulislah 1 jam. Kan? Okey, 1 jam per jam. Jadi 1 jam. Jadi di sini kita tengok soalan dia balik, dia mau meter. Jadi di atas kita tukar satu-satu. Yang di atas duluan. Okey, di atas 90 km, mau tukar pergi meter, maka kena darab dengan berapa? 1000. Sebab ini kamu belajarlah dulu kan. Dulu kamu belajar 1 kilometer. Saya tak boleh conteng lah sini. Apalah. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi kalau ada 90 kilometer, darablah dengan 1000 meter. Okey, di bawah. Di bawah dia mau dalam saat S. Tapi dalam soalan dia jam. Jadi di bawah ni kita tengok. Ini 1 jam. Jadi jam mau tukar pergi saat. Dari mana datangnya ni darab 3600 ni? Dia buat-buat sendiri je. 1 jam bersamaan. Macam mana datang tu? Dari mana datangnya? 1 jam bersamaan. 1 jam bersamaan berapa minit? 1 jam kepada minit dulu. Saya tunjuk yang 60. 1 jam 60 minit. Okey, saya tunjuk saya punya yang boleh diconteng lah. Sini senang sikit saya conteng sini. Di sini. Okey, 1 jam di sini ni saya cerita pasal ni 3600 ni. 1 jam 60 minit. Kan 60 minit. 60 saat. Tapi belum habis. Dia mau kepada saat lagi kan? Mau pada saat lagi. Jadi kamu tahu 1 minit Saat. berapa saat? 60 saat. Maknanya kena tukar 2 kali tu kena buat operasinya. Ini tak berapa cantik saya punya tulisan ni. 60 darab 60. 60 darab 60. Jadi sebab itulah dia ada 3600. Kamu darablah ni. Mula-mula
1 darab 60, darab lagi 60. Jadi 60 darab 60 dapatlah 3,600. Tapi tak payah buatlah darab 2 kali tu, 60 darab 4 tak payah tulis. Kamu terus tulis yang inilah, jimat sikit, jalan kerja, tak banyak cerita sangat. Okey? Yang penting kita sudah tahulah dan kita pandai guna 3,600 ni. Okey, jadi sekarang di atas kira duluan. Jadi dia buat satu-satu. Dikira di atas dulu. Okey, tulis di atas. Apa jawapan di atas? Okey, di bawah dia darabkan. Tulis di bawah. Last sekali. Ambil kalkulator. Bahagikan saja pakai kalkulator. Jadi mana kalkulator saya tadi? Kita bahagikan. Okey, yang di sini step ini. Jadi 90,000 tek bahagi 3,600 tik sama dengan 25 meter per saat. Okey. Okey, itu soalan yang pertama. Daripada kilometer per jam dapat sudah tukar pergi meter per saat. Kalau yang kedua sebelah B. Tengok macam mana lagi. Apa lagi unit dia? Mana ni sudah hilang. Tengok lagi yang kedua. Soalan B, soalan yang sama cuma yang ke B. Yang ke B, kilometer per jam tukar pergi kilometer per minit. Jadi sekarang ni yang kilometer di atas tu kita perlu ganggu kah? Tidak kan? 90 kilometer di atas kilometer. Tak payah ganggulah dia, tak payah tukar pergi meter, dalam soalan tak suruh. Jadi di atas tu dia kekal, tengok ni, dia kekal saja 90. Cuma di bawah dia tengok, dia mahu dalam minit. Jadi di bawah ni jam. Okey, jam. Maka kita tahulah 1 jam tu maknanya 60 minit. Jadi sebab tu dia tulis itu meeting pula. Minit. Okey, minit. Jadi di sini, jadi kalau ada 1 jam maksudnya 1 darab 60. Okey. Jadi ini settle. Ini sekarang ni yang di atas tadi tak payah tukar apa-apa, salin saja 90. Di bawah 1 darab 60 jadi 60 lah. Jadi kita dapat kirakan. Kalau dalam matematik ni kalau jumpa kosong dengan kosong kita buat apa je? Pangkah. Pangkah je. Tak payah fikir panjang. Kamu panahkan dia. Kamu buat panah yang panah yang biasa kamu buat tu yang macam ni kan? Yang macam ni. Panah, apa maksud dia? Apa maksud dia? Tak apalah, ini bab lain lah. Mungkin bab moral kali kan. Okey, kita potong dia. Jadi dalam kalkulator kamu 9 bahagi dengan 6 sahaja, dapatlah jawapan dia 1.5. Ataupun tekanlah 90 bahagi 60 pun boleh, tak ada masalah. 90 bahagi 60 dapat jawapan yang sama juga. Okey, jadi kita selesai. Settle. Okey. Setakat tu ada pertanyaan. Okey, dah. Amalina macam ada mahu tanya tu kan? Tidak. Kalau kamu lupa pun dalam buku teks kamu sangat canggih. Dia bagi semua. Kamu tak payah Google sudah. Semua jam ke minit, minit ke jam semua dibagi dalam buku. Okey, ada di sebelah dia tadi yang ini. Ni ada dia bagi. Jadi imbas kembali sekolah menengah, di sekolah rendah kamu belajar dulu jam, minit, saat ni. Okey, yang kedua last yang ini macam mana? Okey, soalan ni macam mana? Daripada meter per saat tukar pergi kilometer per minit. Okey, kita tengok soalan dia. Di atas meter mau tukar pergi kilometer. Di bawah saat di bawah dia ini minit. Jadi kena hati-hati apa yang kena ditukar kepada apa.
Jadi meter ke kilometer. Jadi kalau kita ingat balik tadi, kalau kilometer pergi ke meter, tadi kita darab kan? Ya. Tapi kalau kita terbalik ke kiri, kita bahagi 1000. Tak nampak di skrin tu rupanya. Tarik sini sikit. Macam ni. Kalau kita ke kanan, darab. Kalau kita ke kiri, bahagi. Jadi dia buat bahagi. Okey, bahagi meter. Jadi 120 meter bahagi dengan 1000. Okey, dapat dalam kilometer sudah. Okey. Di bawah daripada 1 saat. Ni di bawah ni per saat. Maksudnya 1 saat. 1 saat berapa minit. Jadi kita ingat balik lah. 1 minit. 1 minit ataupun minit sajalah. Minit ke saat. Minit tukar pergi saat. Minit tukar pergi saat. Tak nampak pula situ. Okey, minit ke saat dia darab 60. Kalau saat ke minit, Bagi 60. okey, bahagi 60 sebab tu dia buat bahagi 60 di sini. Okey, satu di sini ni bahagi 60. Jadi dikira di atas duluan. Okey, tekan kalkulator yang ni dulu, boleh tekan gerak titik je ni. 1 2 3 kalau bahagikan ke kiri. Ni 0.12. Di bawah ni tak boleh lah gerak titik je, kena tekan kalkulator jugalah baru dapat yang ini. Okey, jadi untuk di bawah dapat ini, di atas ni. Jadi bahagikan kedua-duanya, maka selesai masalah. Okey. Jadi kalau saya tekan di situ, saya tarik 0.012 0.012 bahagi 0.017. Dapat tersalah tulis 0.12 bahagi dengan 0.12 bahagi dengan 0.017. Dapatlah. Okey, bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi 8 dengan ini 1, ini 2. Yang ketiga kena hati-hati, kalau dia besar boleh tambah 1. Jadi 5 tambah 1 jadi 6. Jadi 7.06 lah. Okey. Boleh tentang penukaran unit? Boleh. Rasanya itu je untuk hari ni. Yang lain tu latihan tak payahlah. Kamu isi tempat kosong dalam PDF yang baru di grup tadi itulah, yang kita bincang tadi tu. Satu bahagian nota Yang ini nota. Jadi semua ni nota lah, senang cerita. Sebab semua tu daripada buku teks jugalah. Okey, jadi ini nota kamu lah. Laju dengan laju purata. Lepas tu yang nota yang muka surat kedua, ini latihan ni saya anggap sebagai nota lah, sebab daripada buku teks sahaja ni. Jadi saya share juga di grup yang ini, nanti kamu salin balik lah. Okey, ada soalan yang orang lain? GN? Oh, GN ada. Tiada cikgu. Tiada. Yang tanda nama Korea tu siapa? Ni oh, ni Hafiz, ya Allah. Okey. Hafiz, bukan Hafiz, siapa? Jorici kah? Jorici. Hello. Oh, Jorici. Annyeong. Assalamualaikum. Jorici. Kalau mau cakap Korea dengan saya boleh lah. Saya boleh tahu sikit-sikit lah. Saya ada kawan jugalah di sana, tapi tak mahir lah. Okey. Yang berikutnya pecutan. Jadi sekarang ni kita habislah tentang laju. Yang satu lagi pecutan. Okey, yang pecutan tu kita akan masuk next time. Tapi jangan dululah, saya rasa tak payah dulu. Nanti kita buat latihan laju dulu Saya mantapkan dululah. Okey, kalau tak ada apa-apa di situ sajalah. So,
Okey, okey. Terima kasih. Okey, terima kasih kerana join. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Alam.